Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke sesi video pertama pembelajaran untuk tajuk yang saya pilih pada kali ini, iaitu panduan pembudayaan dan pemerkasaan inovasi dalam sektor awam melalui horizon baru kumpulan inovatif dan kreatif. Saya Abdul Aziz bin Yusof, penolong perunding latihan unit penyampaian perkhidmatan Intan Kampus Wilayah Utara Sungai Tengah. Baik, tuan-tuan dan puan, untuk video pembelajaran pada kali ini saya akan mengambil masa lebih kurang 15 minit, dibahagikan kepada 3 siri utama, dan daripada 15 minit itu saya akan cover semua tajuk berkaitan dengan pengenalan, pembudayaan, kerangka untuk projek kumpulan inovatif dan kreatif, termasuk juga yang berkaitan dengan pembentukan kumpulan. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti mana telah kita sedia maklum bahawa program KIK ini adalah merupakan program untuk tujuan pembangunan pengurusan, di mana jabatan dan juga agensi yang berminat untuk sama ada memperbaharui sistem ataupun memperbaharui program dan juga aktiviti dalam pelaksanaan tugas mereka. Salah satu agenda ataupun salah satu aktiviti yang boleh kita laksanakan di dalam jabatan adalah melalui penubuhan kumpulan KIK itu sendiri. Tuan-tuan dan puan, panduan pembudayaan dan pemeriksaan inovasi sektor awam melalui horizon baru KIK yang telah dikeluarkan melalui Perkeliling Transformasi Perkhidmatan Awam Bilangan 1 tahun 2016. Perkeliling ini telah pun dilancarkan oleh mantan KSN kita, iaitu Tan Sri Dr. Ali Hamzah pada 30 Ogos tahun 2016. Membawa maksud bahawa kesemua pelaksanaan ke atas pembudayaan dan pemerkasaan inovasi di bawah horizon baru KIK ini perlulah mematuhi ke atas perkeliling tersebut. Saya punya liputan untuk program video pembelajaran pada hari ini semuanya rujukan datang daripada punca perkeliling tersebut, tuan-tuan dan puan. Baik, di bawah panduan pembudayaan dan pemeriksaan inovasi dalam sektor awam melalui horizon baru KIK ini, hasratnya adalah untuk menyemarakkan aktiviti inovasi dan kreativiti di kalangan pejabat awam melalui penubuhan pasukan dan kumpulan horizon baru KIK. Baik, tuan-tuan dan puan, bila kita lihat di sini, kita ketahui bahawa horizon baru KIK ini lebih menjurus kepada program dan juga aktiviti yang berdasarkan kepada kumpulan yang mewakili jabatan di bawah pelbagai agensi untuk melaksanakan projek HBKIK. Baik, untuk itu tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan dengan kandungan yang terdapat dalam PTPA tersebut, elok rasanya kita singkat mengenai evolusi ataupun perkembangan ke atas latar belakang evolusi KIK tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan, di dalam jabatan kerajaan, sebelum horizon baru KIK ini dilaksanakan, sebenarnya kita bermula dengan aktiviti yang berkaitan dengan KMK, iaitu kumpulan meningkat mutu kerja. Bermulanya aktiviti yang berkaitan dengan kumpulan meningkatkan mutu kerja ini adalah berdasarkan kepada keluarnya Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 7 tahun 1991. Membawa maksud bahawa aktiviti KIK ini bermula daripada tahun 1991, selaras dengan gerakan ke atas budaya kerja cemerlang yang telah dilancarkan oleh mantan KSN pada ketika itu, iaitu Tan Sri Ahmad Sarji. Baik, tuan-tuan dan puan, setelah kita melalui beberapa inovasi dan juga transformasi yang berkaitan dengan pembangunan organisasi, iaitu seiring juga perubahan teknologi dan corak pembangunan negara yang semakin pesat ke arah mengorak langkah untuk menggunakan pendekatan baru, maka kajian terus mengubah kaedah bagaimana untuk kita melaksanakan aktiviti penggunaan pengurusan ini melalui memperkenalkan pembaharuan ke atas KIK itu, ke atas KMK tersebut, dengan memperkenalkan garis panduan Bilangan 11 tahun 2009 yang juga dikeluarkan oleh pihak unit mampu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Baik, tuan-tuan dan puan, kita tahu bahawa garis panduan tersebut pun telah berlalu sekian lama, melebihi daripada 10 tahun.
tuan-tuan dan puan, bermula dari 1991 hingga 2009. So, walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, selaras dengan perkembangan ataupun evolusi serta transformasi tersebut yang telah saya nyatakan tadi, so kajian perlu mengubah suai, perlu menambah baik, perlu mengorak langkah seterusnya dalam perspektif pembangunan sama ada KMK ataupun KIK. So kajian telah memutuskan untuk memperbaharuinya melalui Perkeliling Transformasi Perkhidmatan Awam bilangan 1 tahun 2016 yang bertajuk KIK Horizon Baru, iaitu pembudayaan dan pemerkasaan aktiviti kumpulan Horizon Baru, inovatif dan kreatif. Baik, untuk itu tuan-tuan dan puan, saya akan menerangkan mengenai sedikit proses evolusi dan juga transformasi daripada KMK kepada KIK tersebut. So, baik tuan-tuan dan puan, so latar belakang tersebut kalau kita lihat untuk PKPA bilangan 7 tahun 1991 yang bertajuk kumpulan meningkat mutu kerja, dia lebih menjurus kepada aktiviti penyelesaian masalah. So membawa maksud bahawa bila sebuah kumpulan itu ditubuhkan di dalam jabatan di bawah pelbagai agensi, so, kecenderungan penubuhan pasukan itu adalah untuk melaksanakan projek dan juga aktiviti yang bertumpu ataupun memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah. Tuan-tuan dan puan. So, setelah kita melalui beberapa tempoh bermula tahun 1991 sampai 2009, terdapat perubahan ataupun evolusi ke atas KIK berkenaan di mana kerajaan perlu memperbaharui aktiviti berkenaan dengan memperkenalkan satu garis panduan berkaitan dengan pelaksanaan KIK, itu bilangan 11 tahun 2009 yang dikeluarkan juga oleh pihak mampu. Tuan-tuan, so di bawah garis panduan bilangan 11 tahun 2009 tersebut, so semua aktiviti berkaitan dengan kumpulan inovatif dan kreatif telah pun berubah daripada penyelesaian masalah kepada aktiviti yang berteraskan kepada penghasilan ataupun penambaikan produk dan juga perkhidmatan baru. So daripada perubahan tersebut kita ketahui bahawa semua projek yang berkaitan dengan sama ada KMK ataupun KIK telah berubah daripada penyelesaian masalah kepada penghasilan ataupun penambahbaikan produk dan perkhidmatan baru di dalam jabatan kerajaan di bawah pelbagai agensi. Selaras dengan perkembangan ataupun evolusi dan juga transformasi ke atas projek di bawah KMK dan juga KIK. So pada tahun 2016 kerajaan telah bersetuju untuk membuat pembaharuan ke atas evolusi KIK tersebut dengan memperkenalkan satu lagi perkeliling bagi menggantikan kedua-dua perkeliling yang telah dikeluarkan sebelum ini, iaitu perkeliling transformasi pentadbiran awam bilangan 1 tahun 2016 yang bertajuk pembudayaan dan pemerkasaan Horizon Baru KIK untuk dilaksanakan di dalam sektor awam. Baik, tuan-tuan, so konsep ke atas PTPA bilangan 1 tahun 2016 ini dia lebih menjurus kepada penciptaan penambahbaikan nilai, cost efficient serta perkhidmatan yang boleh memenuhi aspirasi negara, yang boleh juga memenuhi konsep dalam erti kata lain memberi tumpuan kepada keberhasilan yang berimpak tinggi, yang mana yang boleh menghasilkan produk ataupun perkhidmatan yang lebih cepat, lebih tepat, berintegriti dan juga memenuhi keperluan produktiviti, kreativiti dan juga inovasi, ataupun ringkasnya CTI, PCI. So membawa maksud bahawa projek kumpulan di bawah PTPA bilangan 1 tahun 2016, Horizon Baru KIK ataupun lepas ini saya akan sebut HBKIK. So kumpulan apabila saja nak memulakan projek mestilah berteraskan kepada kriteria yang telah saya nyatakan tadi, iaitu konsep keberhasilan berimpak tinggi. Tuan-tuan dan puan. So saya harap tuan-tuan dan puan dapat memahami bahawa daripada proses perkembangan ataupun evolusi ataupun transformasi ke atas pemerkasaan KIK ini, so dewasa ini projek-projek
yang berteraskan ciri-ciri yang berkaitan dengan CTI dan PCI ini yang memberi tumpuan ke atas projek kumpulan di bawah HBKIK. Okey, so itu tuan-tuan, so harap kita boleh faham mengenai hasrat pembudayaan dan juga pemerkasaan Horizon Baru KIK ini di bawah arahan PTPA Bilangan 1 tahun 2016. Baik, tuan-tuan dan puan, seterusnya. So, di bawah PTPA Bilangan 1 tahun 2016 tersebut telah dibahagikan kepada beberapa kerangka untuk membolehkan kita memahami mengenai inisiatif pembudayaan dan juga pemerkasaan HBKIK tersebut. So, kerangka tersebut boleh kita bahagikan kepada 4 fasa utama. So, fasa pertama, fasa penghasilan projek. So, fasa yang kedua, fasa yang berkaitan dengan pengiktirafan ke atas projek yang telah dilaksanakan oleh kumpulan yang tubuhkan di jabatan dan juga agensi. Dan fasa ketiga adalah berkaitan dengan pengembangan projek. Tuan-tuan, so ketiga fasa-fasa ini akan ditransform ataupun dinyatakan dalam bentuk dokumentasi projek, iaitu di bawah fasa 4. Baik tuan-tuan, so kita saya mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan apabila nak melaksanakan HBKIK ini, so tuan-tuan dan puan di bawah projek kumpulan berkenaan, di bawah agensi berkenaan perlu memahami mengenai kerangka yang termaktub di bawah beberapa fasa berkenaan. Semua maklumat ini terkandung di dalam PTPA yang 1 tahun 2016 tadi.